Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu dan telah memberikan kekuatan dan kesihatan untuk berada dalam majlis yang begini, dan mudah-mudahan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, seterusnya memberikan kita kekuatan istiqamah dalam beramal dengan ilmu tersebut, dan yang paling penting diterima amalan kita di sisi Ar-Rahman yang beratkan timbangan di mizan hasanat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan minta maaf kelewatan sedikit pasal hari Taipusam. Macam-macam, langgar je waste dah, tak boleh harap waste dah. Baik. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam surah Al-Maidah yang akan bicarakan beberapa perkara yang berkaitan dengan kabilah Bani Israel, yang mana asal Bani Israel ini, Israel adalah nama Nabi Yaqub, ya, nama dia Israel, gelaran yang masyhur Israel dan Yaqub, dan terkenal pada zaman ini Bani Israel itu dikaitkan dengan Yahudi dari keturunan juga yang dikaitkan dengan 12 keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Okey, kertas ni insya-Allah ada. Tak cukup nanti fotokopi lah. Okay. Baik, di antara perkara yang saya terangkan pada pelajaran yang lepas, bagaimana mereka ini keturunan Bani Israel asalnya berada di Palestin, kemudian berhijrah ke Mesir, dan tempoh yang begitu lama juga yang menyebabkan mereka menjadi hamba kepada Firaun. Okey, kenapa jadi hamba kepada Firaun? Perangai mereka sendiri. Ya, macam mana kita tahu kalau perangai tak baik, maka kita tahulah hakikat dia. Kerana bila menyaksikan di antara kejadian yang berlaku pada kisah Nabi Yusuf itu sendiri kan, yang mana salah seorang ataupun adik-beradik yang 10 itu bercita-cita di kalangan mereka nak bunuh Nabi Yusuf. Itu masalah kasih sayang lah, berkaitan kasih sayang. Oleh kerana itu pada anak-anak kena berlaku adil lah, dan adil yang bersesuaian. Okey, bukanlah pula kisah itu Nabi Yaqub tidak adil, tetapi nak menceritakan bahawa itu semua peringatan kepada kita, petunjuk kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak juga. Ya, baik. Sekarang kita tengok pula dah perangai dia berlaku, perangai-perangai yang tidak baik di kalangan Bani Israel ini, anak-anak kepada Yaqub ini, keturunan dia. Oleh kerana itu nasab amat penting, tetapi tidak dinafikan juga kalau nasab macam Nabi Yaqub tu baik kan, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, tetapi kadang-kadang ialah Allah jadikan begitu keadaan, ada hikmah dia yang terkandung, dan akhirnya kabilah-kabilah Bani Israel ini muncul 12 kabilah, yang mana ada kabilah-kabilah yang agak cerdik, ya, mengambil tindakan tetapi jahat dalam beberapa perkara. Okey, tak apa, kita tengok dalam kertas yang beredar yang ada pada tu, biadabnya Yahudi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan utusannya. Ini berkaitan dengan kebiadaban mereka, kebiadaban. Okey, baik. Jadi di antara sifat-sifat Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran, memang ada beberapa sifat-sifat yang terbaik, tetapi yang disebutkan banyak sifat yang tak baik. Ya, kerana apa? Kerana pengkhianatan mereka terhadap para nabi yang utama sekali. Ingat, kita tidak boleh mengkhianat para nabi. Kerana apa? Bila kita khianat para nabi, berarti kita mengkhianati risalah yang Allah turunkan. Kerana tidak ada siapa yang boleh menerima risalah daripada Allah melainkan para nabi.
Oleh kerana itu Rasulullah SAW bagi kita umat Muhammad, maka ittiba' Rasul adalah dituntut. Mengikut Rasulullah, kalau boleh sebulat-bulat seperti mana yang dibawa, itulah yang kita ikut. Kita tidak ada pilihan. Kerana bila kita mengucap kalimah syahadatain, mesti Rasulullah kita sebut. Ya, berarti lelaki ini bukan sebarang lelaki, lelaki ini diutuskan untuk kita ikuti. Ya, itu dalam pegangan akidah kita, tauhid kita, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Penting sangat. Pendirian itu kena ada dalam jiwa-jiwa. Ya, walaupun kita ibu-ibu muslimat katalah boleh ke tak, Sumayyah telah membuktikan kan. Khadijah telah membuktikan. Wanita-wanita dahulu telah membuktikan bahawa mereka boleh menjadi tunggak utama dalam siri agama Islam. Baik. Di antara sifat Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Quran, banyak, kita ambil sedikit saja. Pertama, golongan ini yang dimurkai oleh Allah berdalilkan firman Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, yakni orang mukmin, bukan jalan orang yang engkau telah murkai. Mereka itu adalah Yahudi. Ya, Yahudi adalah golongan yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat, iaitu Nasrani, ya, yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Jadi penterjemahan penafsiran Al-Quran yang mengatakan orang Yahudi adalah orang yang dimurkai, orang Nasrani adalah orang yang sesat. Ya, kerana apa sesat? Kerana macam mana ya, kejahilan mereka itu dalam dia tidak macam Yahudi lah. Kerana walaupun mereka itu keturunan yang sama, tapi agama yang dibawa oleh Nasrani di bawah risalah Nabi Isa. Tetapi Yahudi di bawah Nabi Musa. Jadi mereka itu lari disebabkan mereka perangai mereka. Yang macam mana nak sebut ya? Ya. Alah, macam kita di Myanmar, orang Myanmar baru ni kan, yang kata orang Melayu tak boleh ini. Oh, garang ke? Ya, Malaysia adalah negeri kami yang kami nakkan kerakyatan. Okey, jadi perkara yang begitu yang tak berapa baik. Ya, tak berapa baik. Okey. Kemudian yang kedua, diberikan makanan yang istimewa, manna dan salwa. Ya, masya-Allah, dia dapat makanan ni, kita tak dapat, umat Muhammad pun tak dapat. Dia dapat manna was salwa, satu makanan yang cukup dahsyat yang Allah berikan, yang dikaitkan dengan misalan burung puyuh, dan juga misalan cendawan-cendawan yang menjadi perbahasan lah, jenis-jenis makanan ni. Wallahu alam. Tapi al-muhim, dalam keadaan mereka itu keadaan mereka yang tak ada makanan, lalu Allah berikan makanan yang special, manna was salwa. Ya, sampai ada nama jemaah, nama orang kita pun Salwa kan. Masya-Allah, punya hebatnya kan. Tapi mana ada pernah dengar nama? Tak ada kan? Salwa pula, sedap. Okey. Macam tak kuat je. Kuat. Okey. Jadi manna wa salwa adalah satu hidangan yang special diberikan kepada Bani Israel. Bani Israel memang dimanjakan. Ya, Allah manjakan dia. Memang Allah berikan banyak benda kepada mereka. Dan juga bagi agama Kristian pula, agama Kristian nanti jadi isu pula. Okey, agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam, yang mana mereka juga, kaum mereka mendapat keistimewaan, terutamanya Hawariyun, golongan yang menjadi pembantu Rasulullah itu, yakni Nabi Isa. Mereka dapat Al-Maidah, hidangan dari langit. Ya, masya-Allah, itu kelebihannya. Kita tak dapat kan? Minta, ya Allah, turunlah Al-Maidah dari langit. Tak turun. Yang turun orang bawa ada kafe atas tu, bawa lah ini dari atas tu. Okey, ala kulli hal. Jadi ini di antara keistimewaan dia. Banyak, ya, terutamanya pada zaman Nabi Allah Musa, banyak sangat nikmat yang dibagi. Belahnya laut, menyelamatkan mereka, ya, lepas tu berbagai-bagai lah. Kemudian kita lihat, di antara perkara yang dilakukan ialah membunuh para nabi yang tidak disukainya. Ini di antara perkara yang paling jahat yang dilakukan oleh orang Yahudi, Bani Israel. Okey, ini berdalilkan, ya, firman Allah, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum
فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Setiap kali datang kepada kamu seorang Rasul yang membawa suatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu dengan sombong dan takabur menolaknya, sehingga sebahagian dari Rasul-Rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya. Subhanallah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah satu perkara yang kemuncak kejahatan bagi Bani Israel apabila dia membunuh nabi-nabi, kerana mereka itu adalah utusan dari langit. Jahat ya? Kalau begitu memang jahat. Itu pasal kita katakan bila dia mampu membunuh nabi, yang lain tak jadi masalah bagi dia. Ya, kaedah dia begitu. Kalau seorang anak itu boleh bercakap kasar dengan mak ayah dia, ya, dengan orang lain tak ada apalah. Ya. Anak derhaka macam tu dengan orang lain tak ada apa-apa. Okey, jadi itu dia yang perlu kita lihat, bagaimana kedudukan mereka yang Allah sebut mereka ini membunuh para nabi. Boleh pula nabi itu aku suka tak suka. Tak. Dalam kaedah kita yang beriman kepada Allah dan Rasul, para nabi kena suka. Para nabi kena taat. Suka tak suka, kena suka. Hidupkan perasaan suka kita tu kepada nabi. Ya, kena hidupkan. Ya, perasaan kita cinta kepada Allah kena hidupkan. Ya, kena latihkan. Ya. Memang semua tu kena latih. Kalau kita nak cantikkan keimanan kita, semua perkara-perkara yang beriman kepada Allah tu kena latih, bagi cantikkan. Ya. Yang keempat, di antaranya mengangkat diri kononnya mereka yang terbaik. Ya, berdalilkan ayat dalam surah Al-Baqarah, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka kaum Yahudi dan Nasrani berkata, jadilah kamu pemeluk agama Yahudi atau pemeluk agama Nasrani, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah wahai Muhammad, kami orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu. Bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas tauhid, dan bukanlah ia dari orang-orang yang musyrik. Okey. Dalam tu kalimah Quran tu Ibrahim tu dia khat dia begitu ya. Ini di antara khat yang ada dalam saya cut and paste lah. Saya tengok dia buat macam tu pula. Pasal ya tu berbentuk tu. Okay, kalau kita biasa dengan bahasa Arab, kita nampak tu tanda panjang tu Ibrahim. Okay. Baik. Jadi ayat ini mengatakan orang Yahudi offer, ya, tak ada orang yang akan mendapat petunjuk melainkan orang Yahudi dan Nasrani. Dia waktu itu dia mengajak Rasulullah supaya ikut. Itu yang datang ayat-ayat yang mengajak Rasulullah leadership dalam bab agama ni. Ya, tetapi Rasulullah tidak begitu, Allah tidak ajarkan begitu. Kemudian dalam ayat yang lain, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata pula, tidak sekali-kali akan masuk syurga melainkan orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Okey, mereka memberi jaminan bahawa mereka lah ahli syurga. Ya, tak, apabila muncul Rasulullah SAW, agama yang mesti diikuti adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi kita pula macam mana? Ya, kita berada di akhir zaman ni. Rasulullah kata Islam berpecah kepada 73. Dah pening kepala. Masing-masing mendakwa dirinya betul. Lepat tu, kenal lepat. Kan? Pun dakwa dirinya betul. Lepat. Jangan ingat lepat pisang. Ya, lepat pisang, lepat wedak, lepat. Macam mana nak cerita? Tahu kan lepat tu?
mak lepat tu kan. Ya. Kalau kat Malaysia ni Ayah Pin pun kata dia betul. Lepas tu siapa nama tu yang jadi Rasul Melayu tu, ya, Abdul Qahar yang duduk di Kemensah tu dekat belakang Zoo Negara. Kan? Alangkah indahnya jika dia berada dalam Zoo Negara. Ya. Dia mengaku dirinya Rasul, pengikut dia setia sampai sekarang. Walaupun dia kata saya dah bertaubat apa semua, saya dah letak jawatan menjadi Rasul Melayu. Alhamdulillah. Kan? Ini di antara orang yang jahat yang muncul di bumi kita. Itu belum lagi Tuhan Harun, lagi berapa, ya? Dan kita alhamdulillah dalam bab ini kita pujilah Jabatan Agama Islam cepat bertindak kan. Dia tak seperti di Indonesia, tak seperti di India. India lagi tak boleh dilayan benda-benda macam ni. Kalau Syahri Muhammad misalnya kan, yang Al-Arqam dulu, kalau dia hidup di Indonesia dengan di India, memang naik, ya, sampai kiamat kot, ya. Tapi bila dah hidup di Malaysia dah tak ada dah, cuma bangkit jugalah lalas ni dengan nama Global Ikhwan kan. Ala kulli hal, nak menceritakan masing-masing mendakwa dirinya betul sekarang ni. Habis macam mana kita ni? Yayasan Taklim kata kita betul kan. Nampak tak? Satu percaturan yang sengit bagi umat akhir zaman. Ya, kita agak sukar dalam bab ni. Pertama, kita berdoa bersyukur kepada Yayasan Taklim dan beberapa, ya, tempat-tempat institusi yang mengajar Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Itu je jalan dia. Kerana itu sahaja kelompok yang betul. Ya, yang Rasulullah kata dalam Al-Quran, dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Hendaklah kamu berada di atas jalanku dan jalan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yakni para sahabat. Taraktu fikum syai'aini lan tudillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Al-Quran dan hadis. Diikuti dengan hadis yang tadi itu mengisyaratkan penafsiran 3 Al-Quran dan Sunnah mesti berlaku melalui 3 golongan. Ya, Rasulullah dan para sahabat, summal ladzina yalunahum tabi'in, summal ladzina yalunahum tabi'in. Itu sahaja. Lepas daripada itu berbahaya. Ya, Rasulullah kata umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 je masuk syurga. Dan mereka ini adalah berasaskan kepada akidah. Salah akidah, salah semuanya. Itu kaedah dia. Salah akidah. Oleh kerana itu dalam bab tauhid kita tengok macam mana kedudukan tauhid kita. Cara falsafah ataupun cara yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau cara yang dibawa oleh Rasulullah, insya-Allah katakan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Itu yang penting. Tapi kalau tak betul, tak mengikut cara yang dibawa oleh Rasulullah, berhati-hati, cepat rujuk balik. Kembali kepada 3 kurun yang terbaik, cara pemahaman. Di sana kita akan bertemu. Tu pasal alhamdulillah macam kita agak orang yang educated, yang terpelajar, boleh menilaikan, boleh faham bab ini. Apabila mereka memperkenalkan akidah tauhid dalam bentuk, dalam bentuk sifat 20 ataupun sifat 13 Al-Maturidi dan sifat 20 tu Abu Hasan Sy'ari rahimahullah, ya. Itu semua adalah tauhid falsafah. Sedangkan tauhid yang dibawa oleh Rasulullah memang tak ada benda tu. Bayangkan, tu pasal saya dulu waktu mengaji di pondok-pondok Malaysia tu kan, sampai satu persoalan timbul, dia katakan siapa yang tak hafal sifat 20 tak sah solat. Kalau pernah dengar lah kan. Siapa yang tak hafal sifat 20 tak boleh masuk syurga. Gitu sekali kan. Ialah kita dulu mana tahu, saya sebelum Raihan nyanyi sifat 20 saya dah nyanyi dah. Kan, mak saya yang ajar. Ya, okey, nasyid sifat 20. Okey. Allah wujud kidam baqar lah kan. Hafal dah alhamdulillah. Tetapi bila sampai satu tahap di pondok tu kan, saya bukan budak agama asalnya, saya budak akademik. Ya, sampai form 5 aliran science stream baru pindah kepada aliran agama pasal mak kata Fadil bebaskan mak dari neraka. Pergi belajar agama. Okey je, saya okey je. Itu yang pergi tu. Ya, mula pergi pusing Malaysia, pondok, cari pondok. Di antaranya di Kelantan, di Kedah dan lekat di Penang, ya, di Bukit Mentajam tu. Maka di pondok tu kita dengar perbahasan-perbahasan yang menarik sekali. Alhamdulillah, disebabkan kita budak akademik, open kan, open minded sikit, kita tak taksub. Saya tak taksub. Saya dengar dikatakan bahawa
Imam Syafi'i pun hafal sifat 20. Kan? Saya mula tertarik kan. Di situlah mula saya, alhamdulillah kita pun belajar ikut je mula-mula. Tapi Allah bagi rezeki belajar di Pakistan, dah boleh bahasa Arab, mula nak mencari. Ya, Imam Syafi'i, Abu Hasan Syari, di situ kita tengok tarikh lahir dia. Bila tengok tarikh lahir dan tarikh kewafatannya, kita dapati bahawa Imam Syafi'i tak kenal pun Abu Hasan Syari. Kenapa? Imam Syafi'i Abu Hasan Syari tak lahir lagi, Imam Syafi'i dah wafat. Habis Imam Syafi'i sifat 20, takkan. Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijrah. Abu Hasan Syari lahir 260 Hijrah. Jauh. Ya, lebih kurang 56 tahun, 46 tahun. Yakni masa perpisahan itu pun Abu Hasan Syari lahir tu baby. Kan? Belum lagi ada bab-bab ni. Selepas 40 tahun, dia bersama dengan Mu'tazilah. Lalu dia keluar daripada Mu'tazilah dan buat kefahaman yang diasaskan itu sifat 20. Kemudian dia istiharkan, dia bertaubat, dia masuk pada akidah yang dibawa oleh Imam Ahmad. Tu dia. Jadi bila kita tengok tu dah mula. Abu Hasan Syari lahir dah selepas wafat Imam Syafi'i. Di situ lagi semangat kita nak mengkaji, dan di situ kita mencari apakah akidah tauhid yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Dan bila kita saksikan bahawa itulah tauhid yang dibawa oleh 3 kurun yang terbaik seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Alhamdulillah. Dan lain ya, orang yang mencari dengan mengikut lain. Macam saya mencari. Tu pasal orang kalau masuk Islam convert kan, dia mencari, itu yang macam Ustaz Husni, Datuk Husni kan, macam Brother Lim, siapa lagi, ya, Firdaus Wong kan. Ini jenis orang yang mencari. Dia mencari tu kuat. Rasanya kita pun kalah. Memang kalah confirm, ya. Okey, jadi insya-Allah. Jadi bila saya mencari, kita dapat, memang kita akan berpegang lah, ya, dengan apa yang kita cari. Baik, jadi itu dia noktah yang penting supaya kita tahu bahawa apa yang kita perlu ikuti ialah cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak Yahudi mengatakan dan Nasrani mereka kata ahli syurga, dan sekarang ramai yang mendakwa mereka kata mengikut cara mereka ahli syurga. Macam mana tu? Semalam ada orang hantar zikir kena senyap. Okey, alhamdulillah. Selawat kena terang, kena kuatkan, kena riakkan. Betul ke? Ya, irba'u anfusakum, sebab tu Rasulullah kata tenangkan diri kamu, ya, jangan kamu nak bertakbir, bertahmid ataupun selawat cara, maksudnya berzikir cara yang tidak diwariskan dalam hadis. Berzikirlah cara memperlahankan, itu yang paling baik. Okey. Baik, sekarang kita lihat. Kemudian Yahudi dan Nasrani ini, ya, lagi perkara yang jahat dia buat apa dia? Dia mengatakan bahawa mereka ini adalah orang yang disayangi oleh Allah. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan yang amat disayanginya. Jahat. Jahat. Ya. Ini di antara kalau kita tengok bagaimana nama-nama Allah dipergunakan. Dan kita berada di akhir zaman, nama-nama Allah dan nama-nama Nabi dipergunakan. Pasal tak? Ya, di antara dipergunakan kerana untuk menarik perhatian orang supaya bersama mereka. Itu di antara masalahnya. Mungkin nama Allah agak sukar untuk mereka nak terangkan. Tetapi nama Nabi menjadi isu yang dikaitkan masalah keturunan Nabi. Nak kau ikut, kami keturunan Nabi. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, keturunan, walaupun kalau keturunan itu baik, kita akui jika ianya betul. Tetapi kalau tak mengikut cara Rasulullah, keturunan Nabi pun boleh masuk neraka. Betul? Keturunan Nabi yang mana masuk neraka? Andai. Ya, Nabi Nuh, anak dia masuk neraka. Allah istiharkan, itu anak Nabi. Kan? Kalau isteri-isteri Nabi, cepat. Ada juga kan. Tu pasal berhati-hati, walaupun isteri-isteri ustaz ke, tok guru ke apa, kena ambil kira. Tapi kita di sini, walaupun ustaz pun berhati-hati. Kalau bercanggah dengan Quran dan Sunnah, terpaksa kita tegas dalam bab itu. Kena. Okey. Baik. Itu
Disebabkan perkara ini yang berlaku masyarakat kita disebabkan atas nama keturunan Nabi. Asalnya mereka cuba nak mencarikan populariti dengan nama keturunan Nabi. Bagi saya, ya, bagi orang yang ada fahaman ataupun ada akidah yang betul dan fahaman yang betul dalam Quran dan Sunnah, ya, itu bukan perkara yang menentukan mereka itu ahli keturunan Nabi yang betul ataupun tidak. Kalau keturunan Nabi, ikut cara Nabi. Itu pasal waktu scammer tu datang kan, kata cicit Rasulullah tu kan. Kita tengok ya. Tengok penampilan dia, dah satu bab. Ya, bagi kami tengok penampilan pasal nak dengar dia bercakap belum lagi. Dia tampil. Okey, satu. Lepas tu tengok siapa kawan dia. Kan? Kita tengok siapa kawan dia. Tiba-tiba tengok kawan dia adalah orang yang pernah buat replika apa ni? Yang dikaitkan dengan muzium peninggalan Rasulullah di Kelantan. Kan? Mereka itu penipu. Disebabkan apa? Mereka kata okey, ini surat daripada muzium Mekah kan. Ya, yang dikaitkan dengan muzium di Mekah sana, kononnya ambil barang-barang peninggalan Rasulullah. Alhamdulillah di zaman kita bila dia istihar macam itu cepat je sampai ke sana kan. Dan terus pihak sana mendeklarkan kami tak pernah bagi berurusan dengan mereka walaupun surat. Nampak tak? Mereka menggunakan atas nama Rasulullah sampai orang datang ke tempat yang dikatakan macam muzium buatan mereka tu, ya, orang cium tapak kaki Rasulullah lah konon. Ya. Jahat bagi saya. Nampak tak penipuan atas nama Rasul dalam bentuk bisnes. Orang tak perasan. Sampai dah berbaris kita tengok cium tapak kaki Rasulullah, konon cium baju, cium itu semua. La ilaha illallah. Tipu atas nama Rasul. Dahlah keturunan, ya. Kita nak sebut pun tak berapa selesa. Atas nama keturunan Nabi. Penipu. Ya. Walaupun ada yang betul tapi dia terikut rentak-rentak tu penipu. Kena pula jenis keturunan tu kaki merokok pula. Lagilah. Baik. Berbahaya. Okey. Bila kita tengok dia berkawan dengan orang yang sana tu, ya, maka kita dah tahu kenapa Rasulullah mengatakan agama seseorang itu mengikut kawannya. Kan itu je. Allah, bila kita nampak tu, okey, dah faham dah. Dan akhirnya JAKIM istiharkanlah, ya, bahawa mereka itu scammer. Ya, di antara scammer yang masalah. Tapi setengah orang tak boleh, ya, tak percaya, masih lagi menganggap dia keturunan. Lah, bukan orang sebarangan. Saya terdengar dalam tu salah seorang profesor pun mengatakan begitu. Ala kulli hal, ya, yang penting kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dan disebabkan apa dia, mereka nakkan juga, nak kata hadis-hadis palsu ni, ya, atas sabda Nabi penipu, dah ramai pula yang menonjol. Dr. Ruzaiminya, Dr. Asri, Maulana Asri yang akan bahaskan benda ni. Jadi tak apalah. Jadi mereka jadikan bentuk keturunan yang menarik sekali. Saya terbaca, inilah benda ni. Ini kuda adalah kuda, keturunan kuda Rasulullah SAW. Bayangkan, nak kaitkan juga dengan nama Rasulullah. Gila. Tapi alhamdulillah orang sunnah dia tak semudah itu untuk walaupun kita sedikit tapi kita ada pendirian dalam bab ini. Baik. Orang Yahudi mengatakan, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah anak Allah dan amat yang amat disayanginya. Kalau ikut ayat ni kita akan sampai ayat ni, ya, dalam surah Al-Maidah, kerana Allah pertikaikan ucapan mereka. Kemudian yang kelima, mereka mempelecehkan arahan Rasul. Dalam ayat surah Al-Baqarah, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang-terangan. Maka kerana itu kamu disambar petir, sedangkan kamu semua melihatnya. Ya, ini di antara memperlecehkan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka masih lagi, ya, ucapan-ucapan yang kufur mereka keluarkan. Ini ucapan kufur, ya. Kita tak akan tengok para sahabat bercakap dengan Rasulullah begitu, ya. Auzubillah.
Ini dalam kisah waktu mereka dapat peluang untuk balik ke Baitul Maqdis. Diarahkan masuk, mereka tak nak masuk, ya. Kononnya takutlah apalah, lalu mereka bagi ucapan ini. Ini kalimah jahat ni, bagi saya kufur kalimah dia. Apa dia? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka menolak dengan berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan masuk negeri itu selama-lamanya, selagi kaum itu masih berada di dalamnya. Oleh itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Sebenarnya kami di sini duduk menunggu. Apa ucapan jahat tu? Pergi kamu Musa dengan Tuhan kamu berperang, kami tunggu sini. Biadab. Jahat. Kalimah kufur tu, ya. Yang inilah di waktu dalam perang Uhud, Miqdad, ya, mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan kata seperti mana Bani Israel katakan kepada Musa, ya. Pergilah Tuhan kamu berperang, kami duduk di sini. Bahkan kami katakan, ya Rasulullah, kamu pergi berperang dengan Tuhanmu, kami dari belakang bersama kamu. Oh, ini sahabat Nabi, ya, dalam perang Uhud mengisytiharkan selepas golongan munafik menarik diri itulah. Ya, 300 orang munafik tarik diri, maka menggoncangkan dalam peperangan, ya, maka di situlah Miqdad bangun mengisytiharkan berani mati dia, ya. Okey, baik. Kemudian yang keenam, menuduh Allah dengan sifat yang tidak layak bagi keagungannya. Yakni mereka katakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, bakhil. Tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka pula dilaknati dengan sebab apa yang telah mereka katakan. Okey, mereka katakan perkataan yang tak baik. Kemudian wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Okey, kalau tanwin bertemu dengan alif wasal. Okey. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu adalah anak Allah. Demikian perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, iaitu mereka menyamakan perkataan orang kafir dahulu. Semoga Allah membinasakan. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran? Okey. Baik. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita satu benda yang amat penting kita kena ketahui, ya. Apabila Yahudi mengatakan Uzair anak Allah dan Nasrani kata Al-Masih itu anak Allah, ya, perbuatan itu adalah perbuatan orang yang terdahulu yang meletakkan sifat Allah tu dah lari dah. Nampak, ya? Itu ahli kitab. Boleh faham ahli kitab? Itu pasal sebenarnya membicarakan kalimah Allah yang pernah isu di bumi kita ni, ya. Oh, berkaitan boleh ke bercakap meletakkan nama Allah, orang kafir menggunakan nama Allah ke tidak? Tak boleh. Yalah, saya kadang-kadang dalam beberapa bab saya tak berapa setujulah dengan beberapa orang. Tapi tahu tak, kalimah Allah yang kita faham, yang Rasulullah faham, tak sama dengan kalimah Allah yang mereka faham. Mereka beria sangat nak guna kalimah Allah tu, kenapa kan? Kalau kamu bukan agama Islam tu, berarti kamu punya kefahaman kalimah Allah tu jauh. Ya, ni mengatakan Uzair anak Allah, Isa anak Allah, itu bukan. Maksudnya kita tak faham begitu terhadap Allah. Kita kalimah Allah ikhlas, yang bersih, tidak ada unsur syirik. Dalam orang Islam pun, ya, yang dalam 73 tu pun, ya, dah terbagi beberapa kelompok umat Islam kita ni yang sebut nama Allah, tetapi makna dia berbeza dengan yang dibawa oleh Rasulullah. Ini kan pula orang yang bukan Islam.
Jauh. Itu pasal kita kata kenapa dia nak sebut nak sangat kalimah Allah, melainkan ada udang sebalik batu. Itu je. Itu je. Dia nak gunakan kalimah Allah itu untuk menyekatkan urusan agama kita, mempermainkan urusan agama kita. Itu yang agak macam kita tak setuju. Kan? Kamu nak sebut tak payah diisytiharkanlah. Kamu sebutlah antara kamu dengan kamu. Tetapi nakkan pada kita yang negara kita ini, agama Islam kita sebagai agama asas kita, ya, maka kita kena pertahankan. Ya, tak boleh. Kerana kefahaman kita berbeza. Kita menyebut kalimah Allah, kita tahu maksud dia. Mereka menyebut kalimah Allah, maksud mereka tak sama dengan maksud kita. Okey? Jadi mereka beria nak sangat tu adalah disebabkan ada benda yang tersembunyi. Baik. Kemudian dekat mana kita dah? Nombor 6. Kemudian menuduh Allah. Nombor 7. Oh, okey. Mencanggahi arahan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang kita pernah ceritakan dahulu, ya, dalam ayat surah Al-Baqarah ini. Wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Dan ingatkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di dalamnya sepuas-puasnya, apa saja yang kamu suka, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah keampunan. Berkata, ya Allah, ampunkan dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambahkan pula pahala-pahala orang yang berbuat baik. Kemudian orang-orang yang zalim itu mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka melakukannya sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik. Okey. Maksudnya ayat ni, tak kala Allah mengarahkan dia masuk kepada satu kawasan, yakni dikatakan kawasan itu mereka dah menang, ya. Dalam kisah-kisah ni menarik, ya. Golongan-golongan Yahudi ni, Bani Israel, dahlah dahaka. Yang kata pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang. Itu 40 tahun berada di lembah Hittin tu, mereka tak boleh masuk. Nampak ada wan utama, tapi pergi tak sampai. Ya, tak sampai. Nampak ada tapi tak sampai selama 40 tahun. Okey, disebabkan keingkaran mereka. Okey, ini di antara juga. Itu yang saya kata, Bani Israel ni dia tak boleh, minda dia tak fahamlah apa yang mereka fikirkan. Allah kata kamu dah dapat kawasan tu. Okey, masuk. Ya, masuk dengan tunduk dan katakan hittatun, yakni ya Allah, ampunkan dosa kami. Itu maksud dia. Masuk tunduk dan katakan hittatun naghfir lakum khatayakum, nescaya kami ampunkan dosa. Ya Allah, kita memang nak Allah ampunkan dosa. Hanya sebut kalimah tu, tapi tak, mereka tak nak masuk ikut yang diarahkan oleh Allah. Yang saya tunjukkan, orang masuk jalan tunduk, dia pergi reverse, ponggong masuk dulu. Kan biadab tu. Kemudian tak nak sebut hittatun, ya, dia sebut kalimah yang hampir-hampir bunyi macam tu. Hintatun. Hintatun. Apa beza dia? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah buat terang cukup cantik berkaitan dengan istawa. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Kenapa? Di kalangan manusia, orang-orang umat Muhammad dia tukar istawa kepada istaula. Ar-Rahmanu ala arsy istaula. Lam jadi tambah. Lalu dia buat perbandingan. Apa beza hintatun dengan hittatun? Orang Yahudi tambah nun, hintatun. Orang Islam tambah lam, istaula.
Main tu. Ibnu Qayyim dikupaskan dalam bab itu. Hintatun maksudnya, ya Allah bagi kami gandum. Daripada ya Allah ampunkan dosa kami, hintah ditukar, ya Allah bagi kami gandum. Biadab. Ya Allah, biadab. Terbalik makna dia kan. Dan orang Islam ni, apabila Allah kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa, dia boleh tukar Ar-Rahmanu ala arsyistaula. Dah lam ditambah. Orang Yahudi nun ditambah. Berubah makna. Berbahaya. Oleh kerana itu dalam bab agama tak boleh guna akal dalam nak mentafsirkan ayat-ayat Allah. Ya, akhirnya kita nasib baiklah Allah tak bagi kita macam Yahudi. Ya. Teruk mereka ditimpa azab. Ya, dalam ayat ni mereka ditimpa azab. Ya, disebabkan perbuatan tu. Nauzubillah, minta lindung, ya. Jangan jadi macam Yahudi. Okey. Di antara juga yang kita menarik dalam bab ini, apabila ini mungkin kita tak perasan, ya. Cuba buka surah Baqarah. Sekejap. Okey, ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, yakni membunuh sama sendiri, dan kamu tidak akan mengusir dirimu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedangkan kamu mempersaksikan. Ini perjanjian peringkat awal dia dengan Allah bahawa kami tak akan bunuh sesama kami dan kami tak akan keluarkan sesama kami dari kawasan. Apa berlaku, ya? Jahat. Bagi saya jahat, kan? Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ithmi wal 'udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Okay. Dan ingatlah ketika kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, yakni saudaramu sebangsa, dan mengusirkan segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Okey. Dalam ayat ni mengisyaratkan satu benda yang besar. Orang Yahudi akan buat sesuatu terhadap bangsa dia sendiri, ya, terhadap bangsa dia sendiri demi menaikkan orang-orang tertentu. Okey. Dia akan buat, ya, dia kejap orang bangsa dia naik satu golongan. Oleh kerana itu golongan elit Yahudi ini jahat. Kita menyaksikan dalam tragedi pembunuhan Adolf Hitler, ya, Nazi terhadap orang Yahudi. Pembunuhan itu dirancang oleh golongan-golongan tertentu, ya, untuk menaikkan Yahudi yang membolehkan masuk ke dalam Palestin. Itu je. Ya, dalam siri peperangan dunia pertama kedua tu ada perancangan yang dilaku. Mereka sanggup bunuh Yahudi ini berjuta-juta semata-mata nak naikkan satu kelompok. Allah dah larang, tapi mereka buat. Okey? Baik, ini di antara perkara yang cukup licik perbuatan mereka ni. Licik sangat-sangat. Okey, tak apa. Sambung lagi sikit, kita habiskan ni. Ayat yang berikutnya, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin.
Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang yang di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Okey, ini pun termasuk mencanggah arahan Allah. Ya, Allah uji mereka dengan ujian yang ialah mereka dikatakan duduk sebagai kelompok nelayan. Dia berlaku pada zaman Nabi Allah Daud. Ya. Dan ikan pula pada mereka hari-hari peribadatan mereka adalah hari-hari yang tertentu macam kita hari Jumaat lah. Kan? Nasrani hari Ahad. Yahudi hari Sabtu. Okey, asalnya dikatakan ini perbahasan sedikit penafsiran. Mereka ni berada pada hari Jumaat. Okey, pada hari Jumaat macam kita. Okey, pada hari Sabtu lah, pada hari Sabtu macam mana ya kisahnya dikaitkan. Okey. Pada hari Jumaat pada asalnya. Lalu pada hari Jumaat tu ya, waktu peribadatan kepada mereka. Ya. Mereka minta Allah tukarkan hari Sabtu. Mereka ni orang yang duduk di tepi pantai, ya. Orang yang duduk di tepi pantai. Lalu Nabi Allah ni kata tak boleh nak tukar hari Sabtu kan, seperti mana yang ditetapkan. Tak, mereka minta juga dan akhirnya Allah tukarkan hari Sabtu. Yang menjadi isunya bila Allah tukarkan hari Sabtu, Allah uji mereka. Ya, uji mereka dengan munculnya ikan-ikan. Ya. Kita lah muncul ikan ada apa pasal kita. Ya. Dan ikan tu muncul bukan jenis ikan ada seekor, 2 ekor. Dia muncul selambak tu kan. Tepi sungai sambil berenang di tengah hai kan. Tak ada siapa boleh tangkap. Kerana hukum kaedah zaman tu, pada hari peribadatan tidak boleh buat penangkapan ikan ataupun apalah, buruan ke apa. Tak boleh. Jadi elok pada hari Sabtu tu, binatang ni keluar dengan meriah sekali. Beraya mereka kan. Siapa yang tak geram? Kita tengok pun geram. Ya, mereka ini lagi nelayan. Ya. Bila saya tengok klip-klip video ikan yang keluar banyak-banyak tu, ya Allah, kita pun geram. Ya. Pasal kita biasa tengok yang banyak di pasar borong aja kan. Kena bayar. Yang ni dia keluar boleh kutip. Kalau itulah keadaan, memang tak ada siapa yang sabar. Tetapi mereka telah mengambil perjanjian takkan tangkap ikan hari Sabtu. Lalu mereka buat helah. Helah tu yang jahat. Ya. Bani Israel suka buat helah. Itu masa bila dilarang makan lemak binatang. Lalu mereka tak makan lemak binatang. Mereka pergi ambil, mereka pergi buat lilin, hasil lemak tu mereka makan. Rasulullah tegur tu. Ya, jangan jadi seperti Bani Israel. Dia pergi ubahkan. Aku tak makan lemak, tapi aku makan hasil lemak. Aku tak makan riba. Kan? Begitulah. Aku tak makan arak, tapi hasil arak tu kita adalah beberapa perkara. Okey, nak menceritakan bila dia muncul je dah tergugat iman mereka. Maka apa mereka buat? Okey, kita buat perancangan. Kita jangan tangkap hari Sabtu. Kita buat hari lain, buat tempat. Pasal hari Sabtu nanti ikan kawasan yang boleh ikan masuk. Kan? Ikan pun masuklah. Dan buat bubu apa semua ni lah ya, supaya ikan masuk hari Sabtu dan kita ambil hari Ahad. Itu kaedah dia. Agama bukan, itu kita kata agama bukan akal. Agama bukan untuk merancang bentuk-bentuk yang begitu untuk kepentingan. Tetapi mereka buat untuk kepentingan mereka, ya, maka mereka buat berjaya. Tak ada apa-apa pun hari pertama kan. Tak ada apa-apa. Bila buat kali pertama, Nabi Daud masih lagi memberitahu mereka jangan, ya. Allah dah janjikan azab, kamu jangan buat. Hari pertama tak ada apa-apa, tak apalah. Itu kaedah manusia. Bila cuba try and error, okeylah tu kan. Bolehlah kita langgar. Ya, undang-undang. Okey. Maka dia pun buat kali kedua. Maka buat kali kedua ke ketiga, wallahu alam. Tapi bila mereka buat pada hari itu, ya, tengah bongkok kutip ikan tu terus berubah. Kan? Berubah, ya. Waktu balik tu ada yang dah balik berubah dalam rumah, ya. Lelaki perempuan pun berubah semua. Ya. Berubah jadi monyet ke beruk. Itulah. Ya. Sampai dalam cerita riwayat tu mengatakan sunyi sepi. Mana selalu riuh pikuk kan. Maka saudara mara yang mana
bagi mereka ni pun datanglah nak tengok mana ni, tak ada ketuk. Yang keluar monyet. Terkejutlah, apa hal ni kan. Keluar monyet. Monyet ni cuba nak bercakap. Siapa nak dengar? Kan? Mereka dah lari. Ya. Dan dikatakan bahawa monyet-monyet ini ya kekal hanya 3 hari. Ya, 3 hari tidak ada keturunan. Satu je yang keluar keturunan. Charles Darwin. Yang mengiktirafkan untuk nenek dia dari monyet. Itu je. Lain tak ada. Baik. Yang ke-8, mengetahui kebenaran tetapi menyembunyikannya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan, meminda atau mengubah apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat dan tidak membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula akan beroleh azab seksaan yang tidak terperi sakitnya. Subhanallah. Subhanallah. Okey, walaupun ayat ni dituju kepada Bani Israel, tetapi ayat ini juga berkaitan dengan orang Islam. Para ustaz-ustaz yang tahu kebenaran tapi tak nak bercakap. Berbahaya. Ustaz-ustaz yang tahu kebenaran tapi kita masih lagi berhusnuzon, kerana ada kalangan ustaz kita tahu dia agak takut nak menerangkan. Ya, macam saya ni dah habis dah, lepas dah. Ya, dah berbagai-bagai dah. Hentamlah, orang suka tak suka itu lain cerita. Yang penting kita sampaikan mesej. Tapi di kalangan mereka, tetapi jangan sampai mengubahkan ayat-ayat Allah. Jangan disebabkan takut orang akan cop kita, kita takut untuk menyatakan kebenaran hakikat ayat-ayat Allah tu macam mana. Dan akhirnya menyebabkan misalnya perubahan istaula dengan istiwa itu pun dah menjadikan akidah kita bermasalah. Ya, Ar-Rahmanu ala arsyistawa dengan Ar-Rahmanu ala arsyistaula. Berbeza langit dengan bumi. Tapi disebabkan kita cuba nak mengelakkan, kononnya orang akan kata kita, kalau kita bawa fahaman tu dengan cop-cop berbagai-bagai, maka kita pun jadi ubahkan juga maksud dia. Berbahaya. Jangan ubah. Kalau kita tak nak bercakap, itu lain cerita. Kalau kita rasa takut, itu lain cerita. Tetapi jangan ubah. Kalau ubah, ya, di antara orang yang akan masuk neraka pertama yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, orang yang mati di medan jihad fi sabilillah. Na'udzubillah, kan. Kalau ikut orang yang mati dalam jihad ni kemuncak terbaik, ya, dia mempunyai 70 syafaah yang hebat-hebat belaka. Tetapi dia pergi, dikatakan apa dia? Diterangkan nikmat dia, lalu dia kata, Allah terangkan nikmat-nikmat yang dibagi, lalu dikatakan apa yang kamu buat. Lalu dia mengatakan, aku telah menggunakan nikmat ini untuk berjihad di jalanmu ya Allah, semata-mata kerana-Mu. Allah kata, tipu. Ini masalah ikhlas di dalam ni. Dia satu masalah yang besar. Lalu dikatakan kamu pergi berjihad semata-mata supaya orang kata kamu mujahidin. Ya, kamu berani, dan kamu dah dapat pujian itu. Ya. Maka kamu dimasukkan dalam neraka. Dikatakan tarik dia ke dalam neraka. Bab inilah Imam siapa nama? Imam Bukhari membabkan satu bab, jangan sebut orang yang mati di dalam jihad fisabilillah itu mati syahid. Okey? Melainkan ada bukti dari Rasulullah, melainkan apa yang Allah dan Rasul katakan. Kerana kesnya di antaranya beberapa sifat diceritakanlah. Seorang lelaki itu berperang, ya. Semua sahabat kata, dia ni hebat peperangan. Dia ni kalau mati syahid, Rasulullah tetap, kan? Terkejut mereka. Dan bila akhir dalam riwayat tu Abdullah ibn Amr ataupun Abdullah ibn Umar yang menyaksikan, dia ikut
lelaki ini di saat-saat habis peperangan dia ikut sampai di belakang bukit. Bila sampai di belakang bukit tu, dia tengok lelaki tu ambil pedang dia pasal dah luka parah kan. Lalu dia buat apa? Dia pusingkan pedang dia, dia rebahkan pada pedang. Ya. Apa harakiri? Apa dia? Harakiri. Harakiri. Oh, harikari. Okey, harakiri. Mati dia. Di situ menunjukkan dia bukan mati syahid. Tang situlah yang kuat Ibnu Imam Al-Bukhari mengatakan dia babkan bab itu. Okey. Jadi clear. Kemudian dikatakan yang kedua, orang yang hafiz Al-Quran, mahir agama. Lalu dikatakan kepada dia nikmat yang diberikan kepadanya, lalu dia mengakui dan dikatakan apa yang kamu buat dapat daripada ilmu yang diberikan. Kan? Lalu dikatakan aku mengajar, aku beramal dan berbagai disebutkan kalimah yang menunjukkan bahawa dia ikhlas lakukan. Lalu Allah mengatakan, kamu penipu. Kamu belajar ini dan mengajar supaya orang kata kamu qari Quran, kamu alim, apa semua tu kan. Maka masukkan dia ke dalam neraka. Nampak tak? Para ustaz di antara orang yang berpeluang masuk neraka cepat. Kalau tidak dijaga. Ya, dahsyat. Ya. Kena pula seorang tu belajar ilmu agama nak berdebat. Dia kira nak berdebat, aku mahir kan. Walaupun dia belajar Quran dan Sunnah semata-mata nak guna berdebat atas dasar apa? Kalau nak mempertahankan Quran Sunnah, okey, kita ahlan. Tetapi kalau bukan nak menonjolkan kehebatan dia, berbahaya. Dahsyat dia. Dahsyat. Tapi bukanlah maksud jangan jadi orang yang beragama, ilmu agama. Kalau macam ni tak nak belajar agama tinggi-tinggi. Tak. Kalau dia betul, dia di antara the best. Okey, dia akan dimasukkan syurga awal. Itulah pula, ya. Baik, yang ketiga, orang yang suka berderma. Ya, suka berderma. Ya, dia derma RM1 nak apa? Cek kan besar, kan? Dia derma RM1 cek besar. Pasal apa nak kena tangkap gambar, kan? Okey, bagi saya itu tak jadi isu. Nak tangkap gambar untuk melepaskan lembaga hasil dan negeri setengah orang dibuat, tapi kena jujur. Pasal saya datang singgah ke rumah anak yatim itu, ya. Jumpalah perempuan tu, tak terlupa nama dia. Dia kata, "Ibu, Ustaz tengok tak tu? Apa dia? Replika kunci bas." Nampak? Ustaz, ya, dah 2 tahun dah. Gambar dia dah keluar surat khabar. Bas tak sampai-sampai. Saya kata, Kak, mungkin sebab kunci bas ni tak sesuai dengan bas yang nak beli tu. Besar sangat kan. Tapi nak menceritakan, jangan begitu. Kan? Jangan begitu. Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Tapi jangan membuatkan orang mengharap begitu. Dan kena pula, ya, terutamanya rumah tu rumah anak yatim. Dia konsep anak yatim lagi berat. Kan? Jadi, bab-bab yang begitu kena ambil perhatian. Dan orang yang bersedekah kerana nak menunjuk-nunjuk yang dikatakan dermawan itu, akhirnya dikatakan masuk dia dalam neraka. Oleh kerana itu, dalam bab-bab ini semua kena ada keikhlasan. Ikhlas. Ya, kalau syaitan datang ganggu, lawan. Ya, baik. Dan ayat yang terakhir, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenali Nabi Muhammad dan kebenarannya, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sebahagian dari mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu, sedangkan mereka mengetahui. Itu dia. Dia tahu dah Rasulullah tu Nabi akhir zaman. Cuba nak sembunyi, ya, mereka cuba tak nak beriman, tapi tak boleh, ya. Kenapa? Kerana itu zaman Rasulullah, ya, mereka cuba tapi tak boleh. Ini kehebatan yang mana program wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah. Dan mereka tahu bahawa Rasulullah seperti mana tahu anak-anak mereka sendiri. Kita tahu anak-anak kita kan. Sebiji kita tahu. Kamu jangan nak kelentong mak lah, ayah lah. Ayah tahu kamu punya perangai. Kan? Begitulah mereka tahu. Ya, mereka tahu Rasulullah sebiji. Ya, dalam kisah waktu Salman Al-Farisi yang menjadi hamba kepada Yahudi itu. Ya. Sampai mereka kata, betul, itu sifat Nabi. Ya, betul, itulah sifat Nabi.
Dia orangnya. Ya, dia orangnya. Yang Salman dari atas pokok kurma tu turun. Bila dengar tu, excited sangat pasal dia memang nak berjumpa Nabi akhir zaman tu. Lalu dikatakan, wahai Tuan, betulkah Nabi akhir zaman dah datang? Tuan dia tengok, pang, kena sebiji menampur. Pergi panjat balik pokok. Jangan nak sibuk urusan kami. Tu dia. Dia Salman, anak seorang menteri yang besar. Ya, sanggup menjadi hamba semata-mata mencari Nabi akhir zaman. Okey, baik. Itulah secara kasar berkaitan dengan Bani Israel ni, Yahudi yang kita nak bicara dalam bab ini terlalu panjang juga bab ini. Kenapa? Ini di antara kisah-kisah yang berkaitan dengan Bani Israel dan Nabi Musa dan beberapa perkara yang menarik yang perlu kita ingatkan. Cuma dalam minda kita dah set, Bani Israel perangai dia tak senonoh lah banyak. Okey. Ayat yang ke-12. Okey, ayat ke-12 dia dekat pukul 12 dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa عزرتموهم وأقرضتموllaha qardan hasanan لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkatkan di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapuskan dosa-dosamu dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Baik. Dalam ayat ini, yang mana Ibnu Katsir mengatakan janji Alkitab, ahli kitab dan laknat yang mereka terima kerana membatalkan janjinya. Allah memerintahkan para hambanya yang beriman supaya menepati janji yang telah Allah ambil dari mereka lewat lisan hambanya, hamba dan rasulnya. Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memerintah supaya menegakkan kebenaran dan bersaksi adil. Dia pun mengingatkan berbagai nikmat yang diberikan kepada mereka, baik bersifat zahir maupun batin, iaitu kebenaran dan petunjuk yang diberikan kepada mereka. Di ayat ini Allah menjelaskan kepada mereka bagaimana dia mengambil perjanjian atas orang sebelum mereka dari kalangan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka membatalkan janji Allah, maka akibatnya Allah melaknati mereka serta mengusir mereka dari pintu dan haribaannya. Dia menutup hati mereka sehingga tidak bisa menganggap hidayah, mengapai hidayah dan agama yang hak. Okey. Ini di antara perkara yang penting, perjanjian Allah dengan Bani Israel dan perjanjian Allah kepada kita. Dan kita telah bicarakan pada ayat dalam surah Al-A'raf, ya, berkaitan dengan perjanjian Allah di alam roh. Perjanjian Allah dengan kita di alam roh, kita dah tahu bahawa kita kena taat kepada Allah dan mengakui Allah itu Rabb. Alaistu bi rabbikum,
Ya, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Kalimah Rabb digunakan. Saya agak suka kepada tuan-tuan dan puan-puan memahami kalimah Rabb itu. Kerana bagi saya kalimah Rabb ni besar sangat-sangat, ya, besar sangat-sangat. Ya, besar sangat-sangat. Hanya boleh dimiliki oleh Allah saja. Tak boleh dimiliki oleh yang lain. Dan kemuncak kehebatan dalam Asma' Al-Husna tu adalah menunjukkan ke rububiyah ketuhanan Allah yang bukan sebarangan. Macam mana saya nak terang tak tahu. Tapi bila disebutkan Allah Rabb tu dalam jiwa saya dah faham. Minda saya apa semua ada perasaan suka, rindu, gementar, semua ada. Ya, nak melatihkan itu, ia perlu dilatih. Ia perlu dilatih. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, bila kita faham kalimah itu, ya, itu yang saya tergambar hadis yang Rasulullah kata tentang ihsan. Jangan biarkan diri kita semata-mata, kan dalam agama tu, dalam matan hadis 40 tu ditunjukkan agama kita ni pertama Islam, lepas tu iman, lepas tu ihsan. Takkan kita selama-lama nak Islam macam tu je. Maksudnya Islam yang tahap level bawah tu. Ya, sedangkan Allah dah bagi nikmat terlampau banyak kepada kita. Kenapa tak naikkan sikit? Takkan nak tunggu kita mati baru kita nak dapat level yang itu dah level lain dah. Ya, ainul yakin dah tu. Ya, berarti tak boleh dah nak lari, kena terima je lah. Baik buruk kena terima. Okey. Di mana level ini yang kita cuba naikkan diri kita? Ya, kita latihkan dan sampai ke muncak. Ya, Rasulullah kata al-ihsan itu ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, tapi kita tak lihat Allah. Tetapi Allah melihat kamu. Nak adakan perasaan itu, ya, nak adakan perasaan itu menaikkan kita. Dia tak akan ada melainkan kita faham kalimah rububiyah, uluhiyah dan nama-nama Allah yang agung ni. Kena faham. Kalau tak, dia tak akan faham. Okey? Bila dia sampai satu tahap, dia teringat, ya Allah, aku buat benda macam itu penting tu. Itu ada sifat ihsan tu. Dia tahu kita bersalah. Bayangkan, okey. Okey, saya bagi contoh. CCTV ada. Ada CCTV. Ada tu. Kan? Waktu CCTV ada, kita baik tak kerja kita? Baik kan? Ya, misalan Kak Sabah letak CCTV untuk kerja dia, ya, menjahit kan, misalan. Okay. Bila jahit kan, dia nak tuar misalan kan. Bila tuar kan, kena pula tuar bahasa Melayu, bahasa ni pula. Ya, nak apa ya? Nak ngelat kata orang. Kita pula ada kat sini kan. Apa hal tu kan, kita bercakap kan, dengar kat sana kan. Okey, dia berubah tak? Jadi baik balik kan. Betul? Pasal ada CCTV. Subhanallah. Orang tu kalau dia masuk dia akan tengok ada tak CCTV. Kadang-kadang duduk dalam lift tengok ada tak CCTV. Adalah dia nak buat benda tak baik tu. Okey. Baik. Kalau di majlis kahwin kan, kita tengah makan, masya-Allah, tengah sedap-sedap makan tu tiba-tiba kamera datang kat kita. Mulut kita tenganga besar jadi macam pengantin pula. Ya, disebabkan kamera tu. Tuan-tuan dan puan-puan, CCTV Allah yang sentiasa melihat kita. Dia nampak kita. Macam mana tindakan kita? Oleh kerana tu kefahaman rububiyah tu akan menyebabkan kita ada perasaan takut. Ya, perasaan takut, perasaan, dan waktu kita munajat pun kita rasa, ya, kita bermunajat dengan Tuhan kita secara direct. Tapi sayang bila tak ada tu tak adalah. Jadi kena hidupkan, kena latih. Ya. Saya pun kira berlatih juga dalam benda ni untuk mendapatkan, pasal memang terasa manisnya. Ya, bila kita mengabdikan diri dengan pencipta kita. Tu pasal bila sebut kalimah Allah dia jadi seronok tau. Tak tahu macam mana nak terangkan, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh faham benda ni. Bila dengar misalan orang yang kita sayangi nak balik misalan, jadi seronok kan? Begitulah, perasaan seronok tu ada. Tu pasal bila kita lakukan amalan seronok dengan amalan terpaksa, beza kan? Terpaksa tu lain. Dia hentak kaki. Kalau anak kita suruh sidai kain tu, pergi sidai. Hentak kaki, pergi sidai, mak belanja. Itu angkat, masya-Allah, suka hati. Baik. Jadi di sini Allah menceritakan perjanjian yang diambil kepada Bani Israel yang dikaitkan dengan 12 orang. Ini di antara pengikut Nabi Musa alaihissalam
ya, yang mengesahkan bagaimana perjanjian-perjanjian yang diambil. Bagi Nabi Musa ada 12 kabilah yang masyhur. Okay. Kemudian kita lihat Muhammad bin Ishaq berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan banyak yang lain menyebutkan bahawa hal ini terjadi tak kala Musa berangkat untuk memerangi kaum yang sombong. Ia diperintah untuk mengangkat para pemimpin, yang ini untuk setiap kabilah ada seorang pemimpin. Ya, ini di antara berlaku waktu nak berperang dengan golongan yang dikatakan orang-orang besar tu. Ya, yang Allah katakan masuk wahai Musa, ya, perang orang-orang yang besar. Itu yang akan kita lihat bagaimana golongan-golongan Bani Israel ini cuba tak nak, ya, lalu dilantik beberapa orang yang dikaitkan dalam bab ini. Para pemimpin Ansar pada saat malam Aqabah. Lalu Ibnu Katsir mengaitkan dalam peristiwa perjanjian Aqabah di antara dengan para sahabat Al-Ansar. Demikian pula ketika Rasulullah membai'ah kaum Ansar pada malam Aqabah. Di tengah mereka terdapat 12 orang pemimpin. 3 dari Aus, iaitu Usaid ibn Hudayr, Sa'ad ibn Khaythamah dan Rifa'ah ibn Abdul Munzir. Ada yang mengatakan ia diwakili oleh Abu Al-Haytham bin Tihan. Dan 9 lagi dari Khazraj, iaitu Abu Umamah, Sa'ad bin Zahra, Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawaha, Rafi' bin Malik bin Al-Ajaj, Al-Bara' bin Marur, Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Amr Haram, Al-Munzir bin Amr, Khunais, Ka'ab bin Malik. Telah menyebutkan mereka dalam syairnya sebagai yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Okey. Dalam bab ini Ibnu Katsir mengaitkan satu peristiwa berlaku di dalam perjanjian Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah ini sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan Rasulullah sebelum berhijrah ke Madinah, dia masih lagi giat dakwah dia. Dan di antara dakwah yang disampaikan kepada orang yang datang pada musim haji. Ingat ya, kafir Quraisy pun buat haji. Ya, siapa yang pergi baru ni tabung haji? Dekat Movenpick? Oh, pergi. Okey. Ya, sekarang haji dah mula dah. Pendaftaran sedang rancak dilakukan, ya. Masya-Allah. Baik. Jadi mereka ni walaupun kafir, mereka buat haji kerana syariat Nabi Ibrahim. Tetapi dalam haji mereka tu ada unsur-unsur syirik. Namun walau begitu, yang menarik sekali, golongan Ansar ni dia terbahagi pada 2 golongan, Aus dan Khazraj. Dan mereka ni dua kabilah ni selalu bergaduh kat Madinah. Bergaduh. Ya, bergaduh. Bila bergaduh tu berperang kadang-kadang. Itu yang jadi masalahnya. Fahaman kabilah mereka tu. Ya, taksub tu kuat. Tetapi yang menarik dalam peristiwa ni, bagaimana mereka boleh berbai'ah dengan Rasulullah. Kan? Sebenarnya, setiap kali mereka bergaduh, orang Yahudi dulu kita kata kat mana? Bukan di Madinah, kan? Beratus tahun mereka datang disebabkan apa? Nakkan Nabi akhir zaman tu di kalangan mereka. Tu mereka datang ke Madinah, mudah-mudahan anak cucu kami yang lahir sebagai Nabi. Itu harapan mereka. Kerana Nabi banyak daripada Bani Israel. Okey? Jadi setiap kali berlaku pergaduhan Aus dan Khazraj ini, orang Yahudi tengok boring kata, dia kata, kamu ni, kau orang ni selalu bergaduh. Nanti kalau muncul Nabi akhir zaman, kami bersama mereka menentang kamu. Itu ucapan mereka. Rupanya bila diucap begitu, orang Khazraj dengan Aus ni dah set Nabi akhir zaman. Dalam minda mereka ada maklumat Nabi akhir zaman akan muncul. Tiba-tiba bila pergi ke Mekah, didapati seorang lelaki mengaku diri Nabi akhir zaman. Tang situlah mereka kata, jangan biarkan orang Yahudi mendahului kita. Jom kita bai'ah. Mereka berbai'ah disebabkan maklumat tu dah ada dan mereka mengharap mereka mendahului Yahudi. Dan akhirnya betul. Dalam siri bai'ah ni, bai'ah macam mana? Bai'ah mereka akan bersama Rasulullah, membela Rasulullah dan menjaga Rasulullah. Dahsyat bai'ah yang dibuat tu memang menjadi. Di mana waktu itu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ketua munafikin, waktu sebelum Rasulullah hijrah, mereka nak angkat sebagai raja di sana. Itu pasal Abdullah ibnu Ubay memerangi Rasulullah. Walaupun dia nampak Islam, tapi dia perangi Rasulullah. Tiba-tiba yang 12 orang ni berbai'ah dengan Rasulullah. Ketua-ketua belaka ni. Balik-balik tu, mereka sebarkan dakwah. Dan Rasulullah hijrah pula tu. Habis Abdullah ibn Ubay, bila tak dapat jadi ketua,
Kita tahulah, orang politik tahulah benda ni. Bila tak dapat, dia geram, jaga aku jatuhkan kamu juga. Itu pasal perjumpaan bunuh Rasulullah berkali-kali, di antaranya daripada Abdullah bin Ubay, ya, dengan Yahudi. Okey, jadi perjanjian itu berlaku pada malam perjanjian Aqabah yang merupakan permulaan mukaddimah Islam sampai di Madinah dengan kemenangan yang dahsyat, ya. Inilah orang-orang dia. Jadi dalam bab ini 12 orang dikaitkan dengan perjanjian Aqabah. Okey. Kemudian janji dan pembatalannya kita habiskan sikit lagi. Firman Allah, "Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil." Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudahnya, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Okey. Ayat ini menceritakan bagaimana Allah mengambil perjanjian di antaranya, perjanjian dengan kafir orang ahli kitab ni, lain aqamtumus solat, dirikan solat. Ingat ya, solat memang itu perjanjian kita dengan Allah, tak boleh ditinggalkan. Ya, tak boleh langsung ditinggalkan. Kalau tinggal hanya dalam siri amalan ibadat kita, hanya solat, kalau tinggal kafir. Ya, yang lain belum lagi. Ya, kalau bab solat, ya, ulama membahaskan, ya, tidak ada seberat solat, kalau tinggal saja-saja tanpa sebab, kena pula menghina, kafir terus. Ya, kerana itu elakkan. Dan ia adalah hubungan kita dengan Allah yang terbaik. Ya, hubungan kita dengan Allah yang terbaik. Kemudian kita menyaksikan solat dengan zakat selalu dikaitkan. Aqimus solat wa atuz zakah. Aqimus solat, okey? Wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Dan kamu tunaikan zakat dan kamu beriman dengan rasul-rasul aku. Ini masalahnya. Beriman dengan rasul-rasul aku, dan mereka, tabiat mereka tak suka rasul, mereka bunuh. Ya, dan apabila disebutkan rasul-rasul aku, maka Rasulullah termasuk dalam orang yang diarahkan beriman. Mereka tak nak beriman. Dahsyat, ya. Itu pasal walaupun Yahudi itu ramai di Mekah tu, di Madinah, dan tahu siapa Rasulullah, tapi mereka tak nak beriman, hanya sedikit saja. Yang terbaik anak muda tu nama dia Abdullah ibn Salam. Itu memang terbaik, Yahudi yang terbaik yang masuk Islam. Okey. Wa azzartumuhum, dan kamu bantu mereka dengan sebaik-baik bantuan. Ya, wa aqradtumullah, dan kamu maksudnya seolah-olah nak menggambarkan kamu korbankan, kamu berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni jiwa kamu untuk agama yang besar ini. Jadi ini di antara perkara yang menarik yang berkaitan dengan risalah yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya 12 kabilah itu. Jadi mudah-mudahan kita melihat daripada kebaikan ini, kita mengikut cara yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ialah taat setia kepada Rasulullah tanpa buat pilihan. Ya, bagi saya ia merupakan satu kekuatan yang luar biasa di akhir zaman. Tuan-tuan dan perempuan, di akhir zaman fitnah terlalu banyak. Cuma terpulang kepada kita yang ada pendirian ataupun tidak. Dan alhamdulillah, Yayasan Taklim menyediakan dari sudut ilmu yang bermanfaat ini. Ikutlah. Tak kira lah ustaz mana pun, insya-Allah mudah-mudahan yang kita tahu ustaz yang muncul daripada Yayasan Taklim adalah orang yang jujur dalam bab agama. Dan ada jugalah tempat-tempat yang lain yang kita tahu, maka ikutlah. Ya. Kerana dah tak ada masa dalam percaturan akhir zaman ni. Menggerunkan, ya. Kalau kita menyaksikan, memang gerun. Percaturan ini amat menggerunkan. Ya, Allah akan uji kita satu persatu. Yang saya takut kita tak tahan bila uji internet hilang. Itu je. Allah, internet pula dah tak ada. Pasal tengah isu kan heboh sekarang ni. Kalau dibuangkan tu, maka kita tak ada tak ada line. Tiap-tiap hari tengok TikTok tak boleh tengok kan. Aduh, sakit. Berbahaya. Allah akan uji tau. Allah akan uji. Pasal kita dah terbiasa dengan kesenangan ni, maka Allah akan uji. Mudah-mudahan Allah peliharalah iman kita, dan insya-Allah, ya, mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini, paling kurang kita kenal Bani Israel dan kita ambil sikap seperti mana para sahabat beriman dengan Rasulullah. Ya, beriman dengan Rasulullah, dan kita akan membela Rasulullah walau apa pun terjadi. Dan saya bacakan satu hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. Akan berterusan, la yadurruhum man khazalahum, dan tak ada siapa yang boleh nak memudaratkan, menjatuhkan mereka, hatta sehingga ya'tiyal amrullah, datang keputusan Allah, menang ataupun mati syahid.
Dan jadikan golongan ini yang disebutkan Ta'ifatun Mansurah, golongan yang muncul di akhir zaman yang mendapat pertolongan Allah. Ya, dan Firqatun Najah, golongan yang berjaya yang akan berterusan mempertahankan agama Allah. Dan kita menyaksikan golongan itu wujud, ya, dengan berpegang Quran dan Sunnah dan 3 kurun yang terbaik. Itu je. Kalau tak, sayanglah pasal golongan ni sedikit, kita tak nak register kat dia. Bukan register pergi daftar borang, tak. Ya, dengan ittiba'ur rasul, ya, insya-Allah kita akan berjaya. Dan bersabar, ujian akan agak besar dan tidaklah ujian itu melainkan nak mengangkat darajat kita di sisi Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita dapat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.